Sahabat Quran, anak surga, ambillah segala arti kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Ustazah, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah Ustazah, insya-Allah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu terima kasih kepada mudir yang dipanggil Abi ya. Mudirah mungkin dipanggil Umi ya. Subhanallah. Seterusnya kepada para ustaz dan ustazah, para waris yang turut hadir. Seterusnya kepada anak-anak salihah, perhiasan dunia yang terindah dan bidadari di jannah. Subhanallah. Ustazah sebenarnya cuba menjimatkan suara, sebab bila buat jelajah ilmu seperti ini memang tak berhenti ceramah tu. Memang ustazah dah jangkakan suara ustazah akan pecah. Jadi ni sedang menahan sakit tekak. Malam ni ada ceramah yang ke-6, sebab berturut-turut kan. Lepas tu kalau kamu pernah lah tengok cara ustazah kalau ceramah di khalayak ramai di masjid kan, dengan kehadiran ribuan orang, ustazah akan menggunakan tone suara yang tinggi. Sejam setengah dengan suara yang tinggi, akhirnya dia akan pecah juga. Begitulah. Jadi ustazah pun tidak dapat lama, lebih kurang 10 minit saja. Cuba bayangkan sekarang pukul 6 suku. Kalau sampai lah 6.20, lepas tu mungkinlah pusing sikit tengok madrasah. Lepas tu ustazah kena balik semula sebab pukul 7 dah nak kena ada ni surau apa nama? Tajul Ulum. Maksudnya nak berada di lokasi ceramah tu. Ceramah kan selepas maghrib. Jadi waktu sangat suntuk. Lokasi dari sini ke situ lebih kurang 15 minit. Masya Allah. Kalau ikutkan, terlalu banyak mesej yang masuk minta singgah kan, madrasah, tahfiz, banyak tempat yang hubungi suami ustazah, singgah kejap, tolong ni, kita nak ni. Subhanallah. Namun ustazah percaya keikhlasan anak-anak ni, kebersihan hati kamu semua dengan para pengajarnya memudahkan untuk ustazah hadir ke sini. Subhanallah. Bukan sebab ustazah yang bagus, bukan sebab ustazah yang baik. Ustazah dirizkikan Allah kerana kemuliaan, keikhlasan, ke apa lagi? Kemuliaan, keikhlasan, kesungguhan, nekat kamu semua. Subhanallah. Anak-anak yang sanggup mewakafkan diri di saat sahabat-sahabat, kawan-kawan kamu pada saat umur kamu ni sedang bergembira di luar sana kan. Ada yang sibuk main game, bila cuti hujung minggu pergi jalan sana jalan sini, makan sana sini. Tetapi ustazah tahu dalam hati kamu mungkin kadang-kadang rasa memberontak, rasa seolahnya dipaksa oleh ibu ayah. Kadang-kadang jadual yang kamu perlu ikut bukan kehendak kamu. Kadang-kadang kamu diuji dengan rasa apa ya? Jemu, rasa bosan. Dan itu sebenarnya adalah fitrah. Sebab dengan ada perasaan-perasaan seperti itulah timbulnya mujahadah. Maksudnya berjuang melawan bisikan-bisikan. Mustahil kalau ada yang tak ada semua perasaan tu. Itu namanya tak ada perasaan. Maksudnya mustahil manusia tu tidak ada perasaan. Ada waktu malas, betul kan?
Ada waktu rasa nak berhenti, ada waktu nak macam kawan-kawan lain masuk sekolah biasa, ada waktunya nak balik rumah dengan mak ayah. Allahu Akbar. Kalau ikutkan ustazah banyak kali nak berhenti buat kerja dakwah. Sebab bila diuji dengan anak-anak yang perlukan perhatian, kadang-kadang rasa gagal menjadi seorang ibu. Pernah ada orang sebut pada ustazah ni sibuk buat kerja dakwah, anak-anak terabai. Contohnya, nanti kalau anak rosak baru menyesal. Macam-macam lah orang kata. Sebab melihat ustazah selalu ke sana ke sini dan sebagainya. Lepas tu rasa letih. Lepas tu belum menghadapi kecaman-kecaman, ancaman, kebencian. Walaupun nampak seronoknya jadi ustazah Azmat contohnya, tetapi hakikat yang dilalui, ujian-ujian itu sebenarnya tanpa henti. Masya Allah. Dan itulah mujahadahnya. Dan syurga itu mahal, perlu dilalui dengan mujahadah. Jadi apa yang kamu lalui ini adalah laluan orang-orang yang akan dijanjikan Allah syurga. Subhanallah. Hidup kita anak-anak sangat rapuh. Mati je kita hilang terus dunia. Tetapi bagi ahli Al-Quran, Masya Allah, kematian adalah tempat persinggahan. Kubur tu tempat singgah untuk menghadapi kehidupan, menuju ke kehidupan abadi. Daripada kehidupan sementara di dunia, lepas tu kita akan mati. Itu adalah tempat singgah sementara untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Dan antara orang yang sangat bersyukur ialah mereka yang dipaksa di dunia dahulu untuk baca Quran, hafal Quran. Seolahnya kalau di dunia ni mungkin dia memerontak lah, rasa sekian-sekian. Tetapi start masuk kubur, seolahnya dia nak bertempik bagi tahu mak ayah dia ataupun kepada manusia. Kan nak ucap terima kasih kepada abi, umi, mak ayah kerana memaksa kamu berada di sini. Jika tidak, mungkin kita jadi seperti remaja lain yang sedang lalai, yang sedang mendedahkan aurat, yang tak henti-henti buat video TikTok lah, video itulah, video inilah. Siapa yang boleh jamin kamu tak buat semua tu? Tetapi kerana Allah pilih nama kamu, tubuh badan kamu, roh dan jasad kamu berada dalam bi'ah ini. Dan inilah yang sangat diperlukan oleh umat akhir zaman. Anak-anak ustazah juga semuanya masuk tahfiz. Subhanallah. Tapi tahfiz yang berulang, bukan duduk di asrama. Maksudnya harian balik. Ada sebab, adalah sebabnya kenapa ustazah memilih harian tidak duduk di asrama. Ustazah pernah letak 2 bulan je anak ke asrama. Bila ustazah ceramah, ustazah menangis. Orang yang tengok ceramah pelik, kenapa ustazah menangis? Saya teringat dekat anak. Macam itulah ya. Bukan mak ayah kamu tak sayang kamu hantar asrama, tetapi mak ayah kamu kuat. Dan mungkin satu sudut dilihat ustazah tak kuat, tak boleh. Maksudnya nak biar anak tu depan mata walaupun selalu tinggal anak. Ini kan tinggal 4 hari dan 5 hari. Minggu depan tinggal lagi. Kadang begitulah, kadang tinggal seminggu, 2 minggu. Tetapi subhanallah, ustazah faham mujahadah orang menghafaz Al-Quran. Tapi ujian bagi anak-anak ustazah bila nak menghafal di rumah. Berbeza bila kamu sepenuh masa, lagi mudah sebab ada suasana. Subhanallah, anak-anak ustazah yang ustazah sayang, ustazah kasih, Masya Allah. Ustazah harapkan, dan kamu tahu kedudukan orang dengan Al-Quran ni, peringkat awal mereka yang berusaha baca Quran. Naik sikit kedudukan kepada orang yang menghafaz Al-Quran. Kemudian kita kena naik level memahami Al-Quran. Bila kamu hafal Quran, masa ustazah hafal Quran dekat Mesir, ada bahagian-bahagian Al-Quran kena hafal juzuk-juzuk kan. Ustazah tak boleh hafal mana-mana ayat Al-Quran melainkan beserta maksud. Menyebabkan orang lain dah hafal habis dah cepat, ustazah lambat. Sebab tak boleh masuk, melainkan ustazah mesti sertakan maksud. Faham tak? Nak ingat satu ayat tu tanpa maksud memanglah boleh, tetapi tak melekat pada ingatan ustazah. Sebab mesti baca tu terbayang maksud. Walaupun satu perkataan, kalau ustazah tak faham, ustazah tak boleh hafal ayat tu. Mesti nak tahu maksud apa. Begitu juga semua pelajaran bahasa Arab.
ustazah kena faham maksud. Lepas tu latihan ustazah adalah menulis. Setiap kali nak exam, ustazah kena ada buku tulis, buku pelajaran, buku tulis biasa tu. Banyak. Dan antara hikmahnya Allah jadikan begitu. Bila masuk dewan periksa, ustazah bukan jawab apa yang dihafal, apa yang difaham. Buat ayat sendiri. Sebab memahami maksud setiap perkataan. Begitulah sampai sekarang, nak hafal apa-apa surah, apa-apa ayat, mesti dengan maksud. Dan ustazah dapati itulah yang banyak membantu untuk ustazah jadi pendakwah hari ini. Sebab bila kita bercakap, kita bawa ayat Al-Quran. Sama dengan doa. Ustazah tak boleh hafal walaupun doa yang panjang, walaupun ada satu perkataan ustazah tahu maksud. Mesti cari dulu. Sebab itu kalau kamu perhatikan, bila ustazah baca doa bahasa Arab, ustazah boleh terus terjemah. Ramai orang tak boleh buat begitu. Dia akan jadi lupa. Contohnya, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, berikanlah kepadaku lidah yang lembut yang sentiasa berzikir kepadamu. Wa qalban muf'aman bisyukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bita'atik, serta badan yang sihat, tubuh badan yang ringan untuk melakukan ketaatan kepadamu. Maksudnya panjang macam mana ustazah boleh ni. Sebenarnya ia bermula daripada kekuatan nekat daripada sekolah menengah. Bila ustazah fikir, ustazah tidak mahu menjadi penghafaz sahaja, tetapi memahami walaupun makan masa sikit. Dan ustazah harap sangat anak-anak di sini juga menggunakan ataupun cuba. Kalau tak boleh semua surah, kamu ambil lah surah Al-Balad ke, surah apa yang juzuk 30 kan, Abasa ke. Kamu cuba hafal dengan maksud. Dan bila tasmi' dengan ustaz, dengan ustazah, kamu tasmi' sekali dengan maksud. Abasa wa tawalla, kamu sebut maksud. Itulah sebenarnya yang akan menghidupkan hati kamu. Al-Quran yang kamu hafal itu melembutkan lidah kamu. Tapi tanpa memahami, hati kamu tidak dapat dibangkitkan. Itu yang menyebabkan hari ini ramai al-hafiz, al-hafizah, tetapi mereka sebenarnya al-habis sahaja, habis hafaz Quran. Namun bila diminta untuk menyampaikan ilmu Al-Quran, tak dapat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini perlu nekat daripada anak-anak sendiri. Kita melihat hari ini ramai sangat al-hafiz, hafizah, tetapi kemaksiatan, kemungkaran masih berleluasa. Disebabkan ramainya menjadikan Al-Quran itu untuk dirinya sahaja. Jadi insya-Allah ustazah mendoakan, kamu bukan sekadar menghafaz Al-Quran, kamu memahami Al-Quran, kamu boleh menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Sebab isi kandungan Al-Quran merangkumi semua. Sains, fizik, pasal alam, pasal matematik, semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan percayalah, bila kamu berniat bukan sekadar menghafaz Quran untuk diri kamu, tapi untuk selepas ini menyampaikan isi kandungan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Sebab kamu mula berniat untuk mewakafkan diri untuk ummah. Dan sebab itu ramai orang hafaz Quran lepas tu lupa. Sebab untuk dirinya sahaja. Subhanallah, ustazah harap kamu menanam nekat dalam hati dan tidak mustahil. Kamu boleh buat yang lebih baik daripada hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian naik tingkatan lagi, ialah dia beramal dengan Al-Quran, bercakap dengan Al-Quran. Bukanlah cakap semua keluar ayat Al-Quran ya. Maksudnya akhlak Al-Quran. Duduk orang boleh nampak, ya Allah, hafizah, macam tu cara makannya, cara berjalannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhir zaman ni, golongan-golongan seperti kamu inilah yang menjadi benteng fitnah akhir zaman. Benteng fitnah akhir zaman. Masya Allah. Ini umur berapa? Dik, sini dik. 11, kecil. Masya Allah. Dia hafaz berapa banyak Al-Quran? Sekarang dalam proses untuk tahsin, kan, memperelokkan bacaan dan sebagainya. Ni umur berapa? 7. 8. 9. InsyaAllah. Ini 9 juga. Masya Allah. Yang paling besar? Subhanallah. Umur berapa dia? 17. Dah hafal berapa juzuk?
4 juzuk. Alhamdulillah. Okey, Al-Quran ni bukan nak kejar habis 30 juzuk ya. Kamu jangan rasa nak kejar. Dan jika kamu tak sempat habis pun 30 juzuk, sebenarnya kamu dah menghafaz. Kamu Al-Hafizah. Al-Hafizah tu maksud dia apa? Para penghafaz Al-Quran. Suatu ada orang tua kan, dia kata, Ustazah, untunglah budak-budak sekarang hafaz Quran. Kata, pakcik boleh hafaz Quran. Hafal lah mana-mana ayat Al-Quran. Hari-hari hafal. Kalau mati, insya-Allah mati sebagai penghafaz Al-Quran. Walaupun 1 juzuk pun tak habis. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kamu, wahai anak-anak sekalian, walau apa pun perasaan yang berperang di dalam hati, Masya Allah, kamu kena banyak melawannya, banyak pujuk hati. Kalau kamu perlu luah perasaan tu, luah pada Abi, luah pada Umi, pada Ustaz-Ustazah. Ustazah percaya di sini mereka sudi mendengar luahan hati kamu. Sebab remaja, kamu balik rumah berlawan dengan apa suasana di sini. Kat rumah terus suasana berbeza. Kadang-kadang rasa memberontak pula kan, rasa nak datang balik susah dan sebagainya. Luah pada Umi dan Abi kamu, Ustaz-Ustazah kamu, supaya boleh membantu kamu. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Ya. Oh, ada yang tanya, saya sekarang berada di Madrasah Tahfiz Al-Falah Lil Banat. Di mana? Bukit Awi Kulim. Bukit Awi Kulim Madrasah Al-Falah Lil Banat. Untuk banat saja, kita boleh tengok semua banat. Masya Allah, bidadari di syurga, bakal bidadari syurga, wanita perhiasan terindah. Ustaz, ada di kalangan anak-anak ni yang menangis ya. Subhanallah. Memang Al-Quran itu sebagai syifa, penawar. Tetapi anak-anak kan, mereka belum mampu kadang itu memahami apa yang sedang mereka lalui. Kedua, Al-Quran ini sangat berat. Sangat berat. Sebab itu kadang tidak tertanggung oleh anak-anak kita. Masya Allah. Jadi insya Allah kamu jangan simpan, kamu jangan ni bimbang. Kalau kamu tertekan, nanti kemurungan dan sebagainya. Jadi perlu sangat kamu ada kawan-kawan yang kamu luahkan. Jangan pendam di dalam hati. Sebab mungkin dengan kamu luah, kamu dapat jawapan. Kenapa tu orang dewasa, dia lebih faham apa yang berlaku bergelora dalam jiwa kamu. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian yang berada di live, Masya Allah, kita sama-sama mendoakan. Oh, ramai juga yang tengok, dalam 1,300. Semuanya kan kebanyakannya sebut sejuk mata memandang, sejuk hati. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Allahu Akbar. Kamu bakal yang bakal menerima syafaat Al-Quran. Allahu Akbar. Kemudian kamu tahu kelebihan menghafaz Al-Quran kan? Mereka yang diberikan kelebihan boleh menarik ahli keluarga dan sebagainya. Tapi ahli keluarga yang beriman yang soleh lah, bukan yang tak tutup aurat. Kan hantar je anak sebagai wakil untuk masuk syurga, tapi mak ayah tak solat. Itu tak benar. Itu satu salah faham yang besar. Sebab itu kadang-kadang sebelum membetulkan anak, kan tuan guru kita kena betulkan mak ayah dulu. Sebab ramai mak ayah hari ni yang hantar anak-anak sebagai batu loncatan untuk dia masuk syurga. Dia kata esok anak tarik mak ayah pergi syurga ya, tapi dia tak berusaha untuk syurga. Itu kesilapan terbesar. Letak beban tanggungjawab itu pada si anak. Dia duduk dekat rumah dan kadang lalai, lara dan sebagainya. Yang buat begini sebenarnya sedang menzalimi diri anak itu. Sebab anak ini berlawanan dengan perasaan dia sendiri. Seolahnya dia menjadi mangsa dan beban keadaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Walau bagaimanapun, asbab lidah kamu yang banyak menghafaz Al-Quran, maka mudah-mudahan doa kamu kabul, mustajab. Doa banyak-banyak untuk supaya ahli keluarga, mak, ayah, adik-beradik diberikan petunjuk dan hidayah. Subhanallah. Okey, Ustazah buka soalan. Ustazah nak kena berhenti dah ni. Ada yang nak tanya apa-apa tak?
Okey, kat sini siapa yang pandai masak angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Siapa pandai masak? Alhamdulillah. Masak apa? Ha? Ayam goreng. Masak apa? Ha? Ha? Masak ikan. Okey, masak apa? Sepedas. Hebat. Masak apa? Macam-macam boleh masak. Anak-anak ini Ustaz memang dilatih untuk masuk dapur. Masak sendiri. Tak ada. Maknanya macam nasi lah. Masak nasi. Subhanallah. Saya ada pergi maksudnya madrasah yang anaknya bermula daripada 10 tahun, boleh masak semua. Nasi, lauk, siang ikan, ayam dan sebagainya. Bahkan ada pesantren dan madrasah besar tahfiz di Indonesia. Untuk menerima pelajar-pelajar hafaz Quran, mereka kena melalui proses 3 bulan di dapur sebelum hafaz Quran. 3 bulan di dapur, dia boleh masak apa semua. Sebab itu proses membersihkan hati. Boleh buat kerja kotor, hidam makan pada orang, kemas-kemas dan sebagainya. Sebab apa? Kita hari ini ketandusan hati anak-anak yang boleh khidmat pada guru-gurunya, dan khidmat bila balik, khidmat pada ibu bapa. Anak ni bila balik rumah, mak ayah dia bangun pagi, dia dah siap dah masak nasi lemak. Masya Allah. Sebab hari ini ramai anak-anak tahfiz tidak ada akhlak, tidak ada adab. Balik rumah tak macam anak tahfiz, tidur gitu gini, malas dan sebagainya. Sebab rasa itulah nak rehat. Saya baru pergi ke Anjenderami, kan, yayasan pondok tu. Anak-anak tahfiz itu, anak-anak yang belajar kitab di situ, start 10 tahun duduk kat dapur, pandai buat roti, buat kari pak, buat macam-macam kuih yang kita rasa susah. Sebab mereka dah diberikan kefahaman. Bila kita duduk itu, semua makanan yang dimasak sendiri. Dan ini adalah satu proses untuk menjadikan seseorang itu boleh berbakti, khidmat. Dan barakah khidmat kamu kepada guru. Kalau orang itu memerlukan menghafaz Quran selama 2 tahun contohnya, 3 tahun baru boleh habis. Tetapi barakah khidmat, khidmat ajar anak-anak kita khidmat ni, dia jadi pendek. Sebab apa? Barakah khidmat pada guru, khidmat pada ibu bapa. Itu nombor 1. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, pagi-pagi apa anak-anak ni diajak untuk bersih, untuk cuci apa semua, khidmat. Balik rumah pun dia jadi yang sama. Dia bersih rumah, basuh tandas apa semua. Makan tengah hari, okey adik nak masak mak. Subhanallah. Kamu nampak macam habis masa 1 jam, kamu kata lebih baik ngafal Quran. Mungkin mak kata, tak payah lagi ngafal Quran, biar mak masak. Sebenarnya dengan kamu khidmat pada ibu bapa tu, barakah tu membuatkan mungkin 1 hari kamu boleh hafal 1 muka surat. Tetapi barakah khidmat mempercepatkan kamu untuk menghafal. Yang ini bagi ustazah perlu dipraktikkan. Sebab itu ada setengah tahfiz ataupun pondok-pondok pesantren di Indonesia kena lulus 3 bulan di dapur, dah boleh buat semua, barulah masuk. Kalau tak lulus di situ balik. Tak layak untuk masuk, untuk menjadi penghafaz dan sebagainya. Sebab hati itu perlu dibersihkan dan disucikan dahulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan dia akan rasa apa? Dia ada skill, kemahiran untuk hidup. Sebab makanan memang keperluan. Dan akhirnya bila dia ada skill tu, dia tahu nilai dia dalam diri dia, ada bakat. Mungkin yang ni mahir buat kuih, yang ni mahir buat lauk 3 lauk, yang ni mahir buat sarapan pagi. Seronok bila kita lihat orang lain makan hasil air tangan kita. Jadi insya-Allah encik suami dah bagi signal tu suruh berhenti. Dan memang perlu berhenti. Ustazah ada perlu pergi ke lokasi seterusnya kan. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat berapa orang yang sedang berada bersama? Dalam 1,500 yang menonton. Kita sama-sama mendoakan buat anak-anak ini. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini ya Allah di kalangan para penjaga Al-Quran, para penghafaz Al-Quran. Allahumma ahyina bil Quran. Ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran. Matikan kami dengan Al-Quran. Wahsyurna ma'al Quran. Ya Allah, bangkitkan kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Maha Lembut ya Allah, lembutkan hati kami untuk menerima qada dan qadar ketetapan-Mu.
Ya Allah, kami redha dengan qada dan qadarmu ya Qadir ya Muqtadir. Memilih kami berada di sini ya Allah untuk menjadi salah seorang daripada penghafaz Al-Quran. Dan bantulah kami untuk memahami Al-Quran, menyebarkan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah pintu hati, kuatkanlah daya ingatan, tingkatkanlah kecerdasan dalam setiap akal fikiran anak-anak ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, makbulkanlah segala cita-cita anak-anak ini ya Allah. Apa yang diimpikan ya Allah, berilah kefahaman bahawasanya Al-Quran bukan melambatkan cita-cita, tetapi Al-Quranlah yang mempercepatkan tercapainya hajat dan cita-cita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kepada para yang sedang menonton, insya-Allah mungkin ada yang nak memanjangkan pahala jariah kepada madrasah ini, Madrasah Tahfiz Al-Falah lil Banat. Mungkin dah ada ke komen Ustaz Tengku apa semua komen dah ada ya? Maksudnya maklumat madrasah, share nombor telefon, share nombor akaun, mungkin nanti boleh ambil. Sebab ramai pihak sebenarnya yang ingin menumpang barakah, mencari pahala. Okey, Ustazah tanya sepintas je, minta maaf Encik Suami ya. Cita-cita nak jadi apa? Nak jadi Hafizah lagi? Cepat. Ustazah nak jawab dengan cepat. Nak jadi apa? Pendakwah lagi? Tak tahu. Okey ni. Jadi Hafizah. Hafizah tu ya, kamu hafaz Quran. Cita-cita lain. Okey, nak jadi apa? Ustazah lagi? Business woman. Okey. Ustazah. Okey, macam ni ya. Ustazah pergi banyak tahfiz dah. Ada ustazah pergi tahfiz 70% bukan nak jadi ustaz, pendakwah, mereka hafaz Quran. Ada yang dah dekat 30 juzuk dan sebagainya. Seorang nak jadi engineer, seorang nak jadi doktor, seorang nak jadi, kalau lelaki ramai nak jadi pemain bola sepak, nak jadi ni. Dan ustazah minta mulai hari ini kamu wajib ada cita-cita. Walaupun kamu hafaz Quran, bila kamu masuk dalam dunia pekerjaan tu nanti, kamu boleh menyebarkan Al-Quran di kalangan mereka. Faham tak maksud ustazah? Kamu umpama Al-Quran bergerak, kamu bebas untuk jadi apa yang kamu impikan. Bukan misinya hafaz Quran, kamu kena jadi ustazah. Nak jawab cita-cita lain macam takut. Lepas tu mungkin kamu tertanya-tanya, dah hafaz Quran tak belajar pun subjek akademik. Ustazah jumpa ramai orang yang hafaz Quran, bila SPM memerlukan 1 tahun 2 tahun saja. Orang lain daripada tingkatan 1 lagi belajar untuk SPM tu, tapi belajar 1 tahun boleh cemerlang terus masuk universiti. Sebab itu ustazah kata Al-Quran ini mempercepatkan cita-cita kamu, bukan melambatkan. Sebab kalau kamu dah mampu hafaz Quran, ilmu lain sangat mudah bagi kamu. Sebab segala ilmu adalah bersumberkan Al-Quran. Bila kamu belajar subjek-subjek yang kamu rasa susah, bagi orang lain susah, Allah mudahkan bagi kamu. Sebab dah terbuka kunci ilmu, itu Al-Quran. Jadi kamu jangan bimbang dan takut untuk mempunyai apa saja cita-cita. Kamu jadi businesswoman yang hafizah, sudah tentu berbeza dengan businesswoman yang bukan hafaz Al-Quran. Kerana ini golongan yang dijaga oleh Allah, diberikan limpahan rezeki yang barakah melimpah ruah insya-Allah. Kerana orang yang hafaz Al-Quran sudah tentu dia amanah dengan perniagaannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ustazah mungkin tak tahu bila akan datang lagi, tetapi ustazah yang berada di sini, ustaz, kena cek balik, pastikan anak-anak ini ada satu biodata, nama, cita-cita apa, hobi apa, sekian-sekian, tampal supaya jadikan itu sebagai motivasi. Ustazah pergi tahfiz Madinatul Hufaz, Ustazah Nafizah Musa kan, semua ada gambar, ada nama, terus tulis bakal jadi apa. Macam-macam lah impian mereka, dan mereka didoakan untuk mencapai impian tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Ustazah sayang sangat uhubbukum fillah, uhubbukum lillah wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ustazah mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah Ustazah tak sempat nak salam, nak santuni semua. Memang terus kena bergerak sehingga kita bertemu lagi dunia ataupun di jannah, di syurga Allah. Tarik Ustazah ya, kalau Ustazah tergelincir daripada laluan untuk menuju ke syurga Allah. Allahu Akbar. I love you all. I love you too. I love you more. I love you much more. Macam tu je lah Ustazah, pengertian tu je, bukan hebat sangat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kita ambil gambar je. Tak payah off lagi. Kita pusing kejap tengok. Okey Ustaz, silakan. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran jazilan. Barakallahu pada Ustazah Asma. Tak apa Ustaz cakap dulu. InsyaAllah itulah antara perkongsiannya. Jadi diharap pada anak-anak Abi semua, ambillah segala antipati, kata-kata mutiara, mengekalkan semangat kepada kamu semua. InsyaAllah menjadi cita-cita yang tersirat dalam hati kamu, bukan setakat saja hafazul Quran, bahkan menolong umat di luar sana dan sebagai pembela umat, insyaAllah min ya rabbal alamin. Dan Nabi minta pohon kepada anak-anak Nabi semua ketika solat, tolong doakan Ustazah selamat perjalanan dengan tadi Ustazah malam ni akan tolak balik insyaAllah, agar Ustazah Asma selamat sampai di mana Ustazah? Seremban. Oh Seremban, saya orang Negeri Sembilan. Oh ya, mana? Kampung lagi tu. Yalah. Saya duduk dekat Tampin, kampung Oh Orang Mancing. Tampin. Masya-Allah. Jadi insya-Allah doakan Ustazah, insya-Allah semua ke depan hari kita akan ditemukan lagi, ada rezeki saya akan panggil Ustazah insya-Allah ya rabbal alamin. Insya-Allah Ustazah minta sikit gambar dengan anak tahfiz. Ya. Main masya-Allah. Duduk. Ya, Ustazah duduk sini ya. Ustazah duduk sini. Tak apa. Gini lah gitu. Masya Allah. Okey. Mula-mula kita buat apa ni? Boleh je Syirah depan tu. Kita buat syahadah dulu, syahadah. Ini kan tanda syahadah. La ilaha illallah. Okey. Abi masuk sekali. Masya Allah. Bagi phone pada dia orang. Okey. Ustaz pun masuk sama Ustaz. Okey, syahadah. Dek, utamakan phone di sini. Phone kita tak apa. Sebab kita tak apa, dah ada live. Utamakan phone di sini saja. Okey. Ustazah beria ni bagi arah. Okey, buat tangan tadah doa. Masya Allah. Okey, love. Okey, berjuang. Tangan ni, tangan kanan letak ni. Berjuang. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu. Okey, Ustazah tak sempat nak salam semua kan? Lagipun kita pun dalam fasa tu. Terima kasih. Kalau boleh Ustazah nak peluk, nak salam semua, tapi tak berkesempatan. Ustazah kena gerak cepat. Okey ya? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, makasih juga Ustaz. Makasih Ustazah. Makasih semua. Masya Allah. InsyaAllah jumpa dekat madrasah, dekat surau. Allah Akbar. Ustaz, makin banyak-banyak. Maaf tak cepat Ya. Ini kan tempat dia dalam ni. Lepas tu atas asrama. Masya Allah. Itulah kalau sempat masa kita boleh tengok atas. Tak apa ya. Okey, jadi okey, ni Mahat Tahfiz Quran Al-Falah lil Banat. Okey, ni nombor telefonnya. Okey, ni dah. Ni nombor telefonnya. Masya Allah. Mungkin ada yang nak datang, yang nak memberi sumbangan dan sebagainya. Tengok suasana yang permai sebenarnya. Kita boleh share sikit. Ya, meh. Masya Allah. Sini. Tak apa, cepat-cepat. Okey, jom. Bismillah. Masya Allah, barakah. Ini isteri Ustaz. Okey, wajib isteri Ustaz. Jom. Ustaz tak masuk sekali. Masya Allah.
Ha. Tak apa, phone kita dek. Utamakan phone ni. Ustaz boleh duduk. Ni Ustaz cepat. Okey. Masya Allah. Subhanallah. Barakah insya-Allah. Barakah. Ya Mimi. Ya. Ustaz sementara tu Ustaz cakap sikit sebab ada orang nak tahu pasal tempat ni. Lokasi apa? Tak nak gaji buku dengan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada rombongan Ustazah Asmarun. Saya selaku mudir Mu'tafiz Al-Quran Al-Falah Libanat Bukit Awi Kulim. Untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'tafiz Al-Quran ni baru sahaja buka operasi pada tahun 2020. Sekarang ni telah genap hampir 3 tahun lah, alhamdulillah. Di sini untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengambilan di sini kita ambil daripada umur 8 tahun hingga 17 tahun. Yang paling muda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 8 tahun, 9 tahun. InsyaAllah di sini sepenuh masanya diorang menghafaz 30 juzuk Al-Quran sampai khatam dan buat syahadah insya-Allah. Jadi saya harap pada luar di sana ada kelapangan, turun di Kedah, di Kulim, boleh sahaja datang ziarah di sini. Dan kontak saya boleh call 011-2080-4559. Ulangi lagi sekali, 011-2080-4559. InsyaAllah saya selaku Mudir Mu'tafiz Al-Quran Al-Falah Libanat, Ustaz Faizal bin Jamaluddin, Mudir Mu'tafiz Bukit Awi Kulim, insya-Allah. Jadi saya mohon pada luar sana doa-doakanlah agar saya melahirkan generasi al-hafizah dan pembela ummah kita sekarang ni duduk di akhir zaman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini waris. Ini waris. Belajar. Nak minta